Hujung tahun 2019 sampailah Disember 2021. Bukan cakap negara kita je guys, tapi seluruh dunia mengalami masalah yang sama, yang lebih kurang sama. Kejatuhan ekonomi, sistem pendidikan yang tunggang langgang, lepas tu kenaikan harga barang, inflasi, lepas tu ada bencana alam di merata-rata tempat, dan yang paling besar sekali, of course, COVID-19. So guys, menjelang tahun 2022 dan tahun-tahun yang akan datang, berdasarkan daripada data yang ada sekarang ni, apa agaknya yang mungkin berlaku pada masa akan datang. Let's bibil this story. Assalamualaikum guys, it's me here and welcome back to another episode of Bibil Story. Before aku start, aku nak buat disclaimer dulu. Ini bukan ramalan yang macam dukun ataupun ahli nujum tu tau. Aku bukan datang daripada masa depan. So technically aku sendiri pun tak tahu apa yang akan jadi pada tahun 2022 onwards. Tak kisahlah secara tepat ataupun tidak, tapi video ni just education purpose, supaya kita semua tahu di peringkat global apa yang diorang tengah bincangkan guys. Dan of course segala ramalan yang aku akan cerita ni berdasarkan data semasa dan juga dia datang dari pakar-pakar dalam pelbagai bidang. So ini bukan sembang palatau ataupun ni bukan sembang ikut kepala aku je. Boleh jadi semua ramalan ni berlaku dan boleh jadi juga dia sekadar bualan ilmiah saja. Mudah cerita, ia adalah sebuah hipotesis, tak lebih dari tu guys. Okay guys, benda pertama yang aku nak highlight dalam topik kali ni adalah berkaitan tentang climate change. Isu berkenaan climate change ni sebenarnya isu yang dah lama dibincangkan di peringkat global, dan kesemua negara yang ada dekat dalam dunia ni sebenarnya takut kalau isu climate change ni tak dapat diselesaikan. Since tahun 1880, suhu bumi ni meningkat sebanyak 0.08 darjah Celsius. Tapi for the past 40 years, suhu bumi meningkat double, which is 0.18 darjah Celsius. Sepanjang suhu bumi ni pernah direkodkan pada tahun 2016 dan juga pada tahun 2020 adalah yang paling tinggi, dan trend peningkatan suhu ni sedang meningkat. So tak heranlah kalau kita dapat dengar banyak berita berkenaan tentang bongkah-bongkah ais yang mencair dekat North Pole ataupun Kutub Utara. Dekat Amerika, diorang bagi tahu yang suhu pada tahun 2021 lebih panas berbanding tahun 2020, dan peningkatan ni akan berterusan sehingga tahun 2025 guys. Sampaikan para saintis cakap dalam tempoh 5 tahun dari tahun 2020, dunia akan mencatatkan suhu paling panas dalam sejarah. Ada seorang perempuan ni, nama dia Baba Vanga. Baba Vanga ni dia buat banyak ramalan tentang apa yang akan berlaku dekat dalam dunia, dan akurasi ramalan yang dia buat tu adalah 80%. Tapi as a Muslim, kita tak boleh percayalah dengan apa yang diramalkan oleh Baba Vanga ni. Tapi nak bagi tahu yang dia meramalkan pada tahun 2022 akan ada deadly virus yang akan keluar dari North Pole, Kutub Utara. Virus tu sekarang ni dia ada dekat dalam bongkah ais tau, dan para saintis cakap bongkah tu tunggu masa je nak cair. Dan bila bongkah ais tu cair, automatically virus yang ada dekat dalam tu akan merebak ke seluruh dunia, dan dia adalah virus yang paling dahsyat dan juga paling berbahaya. Benda ni pernah keluar tau dekat berita macam BBC, Express.co.uk, lepas tu Science Daily since tahun 2019. Dengar macam tak logik lah, tapi saintis mengesahkan deadly virus tu memang betul-betul ada dekat sana sekarang ni. Bila kita tengok trend peningkatan suhu bumi sekarang, berkemungkinan besar yang bongkah ais tu boleh cair dalam bila-bila masa guys. Tapi yang kita tak tahunya, adakah betul-betul virus tu sangat-sangat dahsyat, sangat-sangat berbahaya. Sebenarnya kalau nak ceritakan pasal global warming ataupun climate change ni sangat-sangat banyak. Kita boleh extract tajuk ni sahaja untuk kita bincangkan, dan of course kesan ataupun impact dia sangat-sangat mengerikan guys. Pada tahun hadapan dan tahun-tahun yang akan datang, pakar-pakar ekonomi menjangkakan catastrophic economy recession akan berlaku. Robert T. Kiyosaki, seorang pelabur terkenal, dia menjangkakan pada tahun hadapan emas, perak, rumah dan pasaran wang digital cryptocurrency akan jatuh menjunam. Bukan setakat tu saja, inflasi juga akan berlaku. Sekarang ni Amerika dia print duit baru tau, yang tak pernah pakai lagi, sebanyak 541 juta USD. Kenapa dia buat macam tu? Sepanjang pandemic season ni, rakyat Amerika dia lebih cenderung untuk tidak berbelanja. Diorang simpan duit diorang ataupun diorang laburkan duit tu dekat aset. So impact dia, cash flow fiat money tak berjalan
Iran dan memaksa Amerika terpaksa cetak duit baru. Bila dia cetak duit baru, inflasi akan terjadi. Kalau inflasi tu terjadi pada USD saja, okay, that's no problem. Tapi kesan inflasi tu juga akan terjadi dekat mata wang negara-negara lain. Selain daripada tu juga, harga makanan akan naik guys. Walaupun pemerintah dekat negara kita cakap pada tahun hadapan barang-barang mentah macam sayur, macam ayam, beras ni semua akan turun, tapi pakar ekonomi dunia menjangkakan di sebaliknya. Sebab apa? Dia ada kaitan dengan climate change. Untuk pengetahuan korang, US adalah negara yang paling banyak ekspor makanan ke luar negara. Means dia supply makanan dekat negara-negara lain. Macam aku cakap tadi, climate change akan ganggu ekosistem penghasilan bahan mentah makanan ni, dan secara tak langsung berkemungkinan dunia akan menghadapi krisis food security. Sebab apa? Sebab negara-negara pengeluar makanan start untuk catu makanan yang diorang ada untuk ekspor ke negara luar, dan dia akan bagi keutamaan pada negara dia dulu. Sebab apa dia catu? Macam mana dia tak catu? Penghasilan bahan mentah untuk makanan terhad disebabkan oleh climate change. So makanan dekat sini akan jadi kurang, sedangkan demand untuk makanan tu akan jadi tinggi. Bila penghasilan kurang tapi permintaan jadi tinggi, apa yang akan jadi? Barang akan naik harga. Siapa yang ada duit dia boleh beli, siapa yang tak ada duit dia tak boleh beli guys. Kesannya kebuluran akan ada di mana-mana, dan kadar jenayah juga automatically akan jadi lebih tinggi. Kita ni kan yang duduk kat Malaysia agak-agaknya terkesan tak guys? Yelah, kita sawah padi ada, negara kita subur, tanamlah apa pun mesti jadi punya. Tanam mayat je dia tak bangun balik. Astro Awani ada keluarkan satu berita pada 22 Oktober 2021. Dari tahun 2017 sampai tahun 2021, sebanyak 40,828.28 hektar tanaman padi dekat semenanjung Malaysia musnah akibat banjir, dan 9,336.48 hektar terjejas akibat kemarau guys. Lepas tu, Kementerian Pertanian dan Industri Makanan MAFI dalam laporan yang disediakan pada 4 Disember 2021 membenarkan untuk negara kita import ayam dari luar negara selama 3 bulan sebab stok ayam tak cukup dalam negara kita. Sebab tu ayam naik harga hari tu. Dan bukan ayam saja, tapi makanan lain pun kita import juga untuk menampung kekurangan bekalan makanan dalam negara kita sendiri. Buktinya, nilai import makanan kita pada tahun 2021 meningkat sebanyak 22.3%. Guys, cuba kita renungkan sekejap. Kalaulah krisis makanan betul-betul terjadi dekat dalam dunia ni, siapa yang boleh jamin negara kita tidak akan terkesan? Jawapan dia, kita fikirlah sendiri-sendiri. Pada tahun-tahun yang akan datang juga guys, pakar-pakar ekonomi dan juga saintis dia menjangkakan akan adanya dramatic development dalam penjelajahan angkasa. Sekarang ni guys, China dan juga Rusia diorang dah collaborate tau untuk satu projek which is Future Moon Base 2030. NASA pun dia tak nak kalah tau. Dia announce 10 orang angkasawan yang akan pergi ke bulan pada masa-masa yang akan datang. Lepas tu ada SpaceX company, Elon Musk punya. Dia nak buat future space tourism, dan korang semua tahu juga yang Elon Musk nak hantar orang pergi Mars, which is benda-benda ni sangat wow, sangat amazing, sangat fantastik gila kan. Aku yakin ramai orang yang sangat teruja nak tengok perkembangan dalam penjelajahan angkasa ni. Tapi berhati-hati, berkemungkinan besar apa yang berlaku dalam siri Perang Dingin 1947 sampai 1991 boleh berulang kembali. Sebab apa guys? Sebab pattern dia sama je. Silap-silap dalam sedar tak sedar kita sedang berada dalam era Perang Dingin 2.0. Selain daripada itu juga, internet yang kita pakai sekarang akan mengalami revolusi dia sendiri. Macam mana yang kita tahu? Banyak company telco sekarang ni dia tengah upgrade dia orang punya service line. Dulu 3G, lepas tu 4G, dan sekarang dah ada 5G guys. Dunia internet yang kita kata tanpa batasan tu sekarang ni betul-betul dirobohkan tembok batasannya supaya apa saja maklumat boleh disebarkan secara meluas. Tak kira lah mana negara sekalipun. So lepas ni, akses untuk kita dapatkan maklumat akan jadi lagi mudah dari apa yang kita bayangkan. Yang menakutkan, berkemungkinan besar bila teknologi semakin canggih, maklumat dapat disebar secara meluas, privasi kita juga akan dirobek sedikit demi sedikit. Fitnah akan berleluasa sehinggakan sampai satu tahap kita tak mampu lagi untuk bezakan yang mana satu betul dan yang mana satu salah. Dan akhirnya kita akan sampai satu zaman yang mana kebenaran tu sangat-sangat sukar dicari guys.
Aku teringatlah ada satu hadis Nabi Muhammad SAW pasal Dajjal guys. Dajjal ni dia akan keluar pada akhir zaman dan tugas dia satu je. Dia rentap iman yang ada dalam hati-hati manusia dengan cara menyebarkan fitnah. Dan tak ada fitnah yang lebih besar yang pernah wujud dalam muka bumi ni melainkan fitnah yang dibawa oleh Dajjal. Selain daripada itu juga, masa Dajjal keluar tidak akan ada sebuku roti ataupun air di atas muka bumi ni guys. Aku tak cakap yang Dajjal akan keluar tahun depan ataupun 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, 5 tahun lagi ataupun maybe 10 tahun lagi. Aku tak cakap macam tu. Tak ada seorang pun yang tahu bila Dajjal keluar. Tapi apa yang berlaku pada dunia hari ni seolah-olah menunjukkan dunia sedang menghala ke arah zaman tu guys. Walaupun kesemua prediction yang aku ceritakan tadi semua tu sekadar ramalan, boleh jadi benda-benda tu jadi dan boleh jadi juga benda-benda tu tak jadi. Tapi aku dan keseluruhan umat manusia dalam dunia ni tak boleh menolak yang namanya Al-Quran dan juga hadis. Dalam hadis dan juga Al-Quran dah cerita dah situasi yang bakal melanda dunia pada akhir zaman. Tinggal kita nak ambil tahu ataupun tak nak je. Apa yang kita boleh buat? Berdoalah pada Allah supaya kita dijauhkan daripada malapetaka ni dan selamatkanlah kita daripada fitnah-fitnah akhir zaman nanti. Sekali lagi aku cakap, ramalan tetap ramalan. Ada possibility jadi, ada possibility tidak. Tapi Al-Quran dan juga hadis sahih dari Nabi Muhammad SAW bukan ramalan. Dia adalah amaran bagi kita supaya kita bersiap sedia untuk menghadapi fitnah akhir zaman. So renung-renungkan, selamat beramal. Sampai sini dulu guys. Terima kasih sebab dah layan video ni sampai habis. Korang boleh komen apa pendapat korang, sama ada korang bersetuju ataupun tidak. Mohon korang like, share dan juga komen sebab ia akan membantu algoritma channel ni untuk lebih dikenali pada masa akan datang. Yang baru jumpa video ni, jangan lupa tekan button subscribe. Jumpa lagi at the next video. Selamat tahun baru guys. Semoga tahun hadapan adalah tahun yang baik untuk kita semua. Assalamualaikum. Ciao.